Assalamualaikum guys, it's your boy Syarul. Welcome back to my channel. Terima kasih guys sebab dah klik video ni. Bagi korang yang belum subscribe tu, please subscribe guys. Dan jangan lupa tekan butang notification sekali supaya korang akan dapat notification bila aku upload video ke dalam channel aku nanti. Di video kali ni macam biasalah, aku akan sambung kisah bercakap dengan jin siri 13 dan 14. Jom, let's jump to the story. Datuk TJ terus berbisik dekat TJ. Tidurlah, esok kau akan tahu apa yang dah terjadi. TJ angguk kepala dan cuba memejamkan mata dengan harapan dia akan terus tertidur. Tapi tak boleh tidur guys. Banyak benda yang menakutkan datang dalam kepala dia. Datuk TJ tahu apa yang TJ alami. 2 kali dia hembus muka TJ. Kemudian picit batang leher dia nak cari urat tidur. Bila urat tidur tu dipicit, mata TJ terasa berat. Akhirnya TJ tertidur. Bila TJ buka mata, dia tengok datuk dia dah selesai sembahyang subuh. Tak banyak cakap, TJ terus ambil air sembahyang dekat perigi. Bila TJ nak mula sembahyang, TJ nampak datuk dia sandarkan badan dia dekat dinding. Kedua belah kaki dia diluruskan. Aku harap kau akan jadi orang Islam yang teguh dengan rukun yang 5 bila kau sudah jadi macam aku nanti, kata Datuk TJ. Sebaik saja TJ selesai sembahyang subuh. TJ tersenyum. Sembahyang tu tiang agama. Kita pandai bercakap dan tahu hukum agama. Semua tu tak bermakna kalau kita tak sembahyang, kata Datuk TJ sambil bangun. Datuk TJ berdiri dekat muka pintu melihat matahari pagi yang mula terbit di kaki langit. Bunyi kicau burung mula kedengaran. Datuk TJ turun ke tanah. TJ ikut datuk dia dari belakang. Sampai dekat pokok besar, Datuk TJ berhenti. Kenapa datuk tak nak mandi embun ke pagi ni? Tanya TJ. Mandi, tapi aku nak cari mayat kidun dulu. Aku agak dekat kawasan ni. Kau cari arah matahari terbit, aku arah matahari jatuh. Baik datuk, kata TJ. TJ berjalan menuju ke arah pokok jejawi besar. Lebih kurang dalam 20 langkah nak sampai dekat pangkal pokok jejawi tu, dia terserempak dengan mayat kidun. Badan TJ menggigil dia tengok mayat kidun tak ada kepala guys. Seluruh badan dia cala-bala, macam kena cakar dengan binatang buas. TJ panggil datuk dia. Kenapa? Soal datuk TJ. Mayat, jawab TJ. Mayat? Kata Datuk TJ. Dia pun melangkah pergi ke mayat kidun. Datuk TJ mematahkan anak-anak pokok, kemudian dia tutup mayat kidun. Kita mandi embun dulu, kata Datuk TJ sambil tersenyum. Habis mayat ni macam mana tu? Tanya TJ. Biarkan dekat situ dulu. Lepas mandi embun baru kita uruskan. Baru kita bagi tahu orang kampung, kata Datuk TJ. Saya faham tu, jawab TJ. Pagi tu, diorang berjalan dekat tepi hutan kecil sambil mandi embun. Badan terasa cukup segar. Bila dah selesai, Datuk TJ terus jumpa ketua kampung. Disebabkan kidun tak ada sanak saudara, urusan pengembumian mayat ni diuruskan oleh Persatuan Khairat Kematian kampung tu. Ketua kampung bagi tahu dekat semua penduduk bahawa kematian kidun ni dibaham oleh harimau. Perkara yang serupa juga dia lapor dekat pihak polis. Sejak kematian kidun, kampung Hulu Kuang tidak lagi diancam toyol yang mencuri wang penduduk dan barang-barang yang berharga. Seminggu lepas kematian kidun, pondok dia terbakar dengan sendirinya. Akhirnya orang-orang kampung tahu kidun yang bela toyol jadi-jadian tu guys. Penduduk kampung datang mengucapkan tahniah atas kejayaan Datuk TJ. Saya tak bunuh kidun, dia mati dimakan oleh toyol yang diciptanya sendiri. Biasalah toyol jadi-jadian ni boleh mendahaka kepada tuannya, sebab itulah kepala kidun hilang, kata Datuk TJ pada orang-orang kampung yang melawat pondok kidun yang terbakar tu. Masa Datuk TJ mengais-ngais dekat kawasan rumah kidun yang dah hangus terbakar tu guys, dia terjumpa tengkorak. Datuk TJ yakin tengkorak tu ialah tengkorak kidun. Masuk minggu kedua kidun dikuburkan, orang-orang kampung terdengar bunyi suara lelaki menjerit dari arah tanah kubur waktu malam. Bila disiasat, ternyata suara tu datangnya dari kubur kidun. Orang-orang kampung terpaksa membacakan surah Yasin selama 2 minggu dekat surau. Mohon pada Allah supaya suara jeritan tu tidak kedengaran oleh orang-orang kampung. Akhirnya dengan kuasa Allah, suara tu pun hilang. Menurut imam masjid kampung tersebut, perkara itu berlaku adalah dengan kuasa Allah yang mahu memperlihatkan kepada manusia di dunia ini bahawa sesuatu yang dilakukan tidak mengikut atau terkeluar dari hukum-hukum agama akan mendapat balasan yang setimpal dari perbuatannya tu. Orang Islam yang baik mendapat rezeki yang halal melalui titik peluhnya sendiri. Islam menyuruh umatnya berusaha dengan cara yang baik. Saya harap apa yang terjadi pada diri kidun akan menjadi pengajaran pada kita semua, kata imam kampung Hulu Kuang tu kepada semua penduduk di satu petang dekat Dewan Orang Ramai. Cadangnya TJ dengan datuk dia nak tinggalkan Hulu Kuang pada petang Khamis, sebab pada malam Jumaat tu datuk dia akan bermalam dekat rumah isteri muda dia, orang Bunian tu. Tapi tak jadi. Masa TJ bersiap-siap pada petang Rabu tu, ada seorang lelaki dari Tanjung Rambutan datang, ajak datuk dia tembak kijang dekat Hulu Kinta. Saya setuju, tapi macam mana? Sekarang kan musim darurat, tanya Datuk TJ pada lelaki tu. Lelaki tu ketawa. Sebenarnya saya memang ada pasang jerat pelanduk, kancil dan lain-lain dekat hutan Hulu Kinta tu. Kita dikenakan perintah berkurung pada waktu malam je, jawab lelaki tu. Jadi? Tanya Datuk TJ.
kita boleh pergi pada waktu siang, jawab lelaki tu. Oh begitu, kata Datuk TJ. Pagi Khamis tu, TJ dengan datuk dia naik bas dari Cemoh ke Tanjung Rambutan. Dari situ, diorang berjalan kaki menuju ke Batu Lapan. Sebelum pukul 10 pagi, diorang dah sampai dekat hutan tu. Sebelum tu, diorang dah melaporkan diri dekat Balai Polis Tanjung Rambutan dan menyatakan tujuan diorang masuk ke dalam hutan tu. Kawan baru Datuk TJ tu bagi senapan kampung dia dekat Datuk TJ. Dia suruh Datuk TJ buat beberapa jerat baru. Sampai dekat satu kawasan, kawan baru Datuk TJ suruh TJ dengan datuk dia pergi ke arah sebuah anak bukit. Dekat situ ada beberapa jerat yang sedang dipasang, sedangkan dia pergi ke arah lain. Berpeluh juga TJ berjalan dalam hutan tu. Satu keistimewaan datuk dia yang TJ tak boleh lawan ialah datuk dia terlalu cepat bergerak dalam hutan. Dahan-dahan dan pokok-pokok yang dipijak tak berbunyi guys. TJ terkejut bila seekor harimau dengan tiba-tiba muncul dari balik pokok salak jambu. Matanya tajam merenung TJ. Ekornya bergerak-gerak guys. Kamu jangan kacau aku nak lalu dekat sini. Pergi cari makan dekat tempat lain, kata Datuk TJ dekat harimau tu. Harimau tu macam faham apa yang Datuk TJ cakap. Dia bergerak perlahan-lahan dan akhirnya menghilangkan diri dalam hutan yang tebal tu. Berhenti, Datuk TJ pegang bahu TJ. Kenapa Tok? Tanya TJ. Menyeruk balik pokok. TJ ikut cakap Datuk dia. Datuk dia menyarap dekat pangkal pokok besar. TJ pun ikut menyarap. Lepas tu Datuk TJ mencangkung. Datuk TJ perhatikan dekat anak-anak pokok yang bergerak. Seekor kancil muncul dekat depan dia orang. Datuk TJ melompat. Sekelip mata je dia dah berjaya tangkap kancil tu. Terus dimasukkan dalam guni. Kawasan yang diorang masuk tu sekarang dah jadi pusat latihan dan rumah pasukan polis hutan Hulu Kinta. Hutan yang tebal diorang jelajahi dulu dah digantikan dengan rumah pangsa yang bertingkat-tingkat. Datuk TJ dengan TJ terus berjalan. Kalaulah Datuk TJ tu adik TJ, TJ dah tarik tangan dia ajak balik. TJ dah bosan jalan dalam hutan yang tebal dan lembab tu. Dengan bermacam-macam bunyi burung hutan, dia rasa menyesal pula ikut datuk dia. Kalaulah TJ ikut cakap adik bongsu datuk dia yang suruh TJ tinggal dekat rumah, dah tentu TJ tak rasa sengsara macam ni. Bila TJ fikir dalam-dalam, ada baiknya ikut datuk dia pergi memburu dalam hutan. Dapat juga pengalaman. TJ terus lain perasaan. Kaki melangkah juga. Dia dah mula rasa daga. Tekak dah kering. Saya daga tu, kata TJ. Kau memang banyak ragam lah. Tadi kata sangat nak ikut, kata Datuk TJ. Jahanam, Datuk TJ merungut panjang. Jalan depan lagi, kalau ada paya atau kolam. Lepas tu kau minum sampai bengkak perut kau. Datuk TJ terus tolak TJ. Betul kata datuk dia. 20 langkah ke depan, diorang terjumpa dengan sebuah paya. Airnya cukup jernih. Bila TJ nak minum, datuk dia segera tahan. Jangan minum, kata Datuk TJ. Saya haus tu, jawab TJ. Minum dekat sini. Datuk TJ pun mencantas akar besar yang tergantung dari sebatang pokok. Bila akar tu dipotong, keluar air yang bersih. TJ terus minum. Hilang terus daga TJ. Bila TJ renung dekat paya yang berair jernih tu, TJ nampak air dekat paya tu bergerak-gerak. Dekat tengah paya tu ada seketul batu besar macam bentuk kapal. TJ terdengar bunyi suara orang ketawa, tapi tak ada siapa pun yang dia nampak. Ada suara tu, kata TJ. Aku tahu, aku dengar tadi, sebab tu aku tak bagi kau minum air paya tu, kata Datuk TJ. Kita balik je lah tu, kata TJ. Tak usah, kita tengok apa yang jadi, kata Datuk TJ. TJ dengan datuk dia segera sembunyi dekat rumpun pokok-pokok hutan. TJ nampak seorang perempuan berkulit putih, berambut panjang sampai ke pinggang. Perempuan tu berkemban, berenang ke tengah dan ke tepi sambil ketawa. Tiba-tiba perempuan tu hilang. Cuma yang tinggal dekat tengah paya tu, gelombang air beralun-alun. Siapa tu Tok? TJ menyoal. Penunggu paya, jangan tunggu lama dekat sini, susah kita nanti. Datuk TJ dengan TJ ubah laluan. Diorang berjalan ke arah selatan. Datuk TJ mula terasa sesuatu yang ganjil. Dia rasa sangsi dengan kawan baru dia yang ajak dia masuk hutan tadi. Dia mula rasa menyesal terima pelawaan kawan dia tu. Lebih aneh lagi, kawan baru dia tu tak pula jumpa orang-orang dekat Hulu Kuang sebelum jumpa dengan dia. Masa melapor diri dekat Balai Polis Tanjung Rambutan, anggota polis yang bertugas dekat situ tak tanya apa-apa pun dekat kawan baru dia tu. Macam kawan baru dia tu tak wujud depan polis tu, walaupun kawan baru dia tu berdiri depan polis. Keganjilannya baru aku sedar sekarang, rungut Datuk TJ. TJ tersenyum, tapi muka datuk dia nampak muram. Aneh juga kawan kita tu. Aku macam terpukau. Adakah dia benar-benar manusia atau jin atau syaitan? Sebaik saja Datuk TJ berhenti bercakap. Kawan baru dia tu terpacul dekat depan diorang. Dia menghulurkan tangan untuk bersalam dengan Datuk TJ. Datuk TJ menyambutnya. Mulut Datuk TJ bagaikan terkunci. Tak boleh kata apa-apa. Kawan Datuk TJ tu tunding jari ke arah barat daya. Datuk TJ angguk kepala, terus dia tarik tangan TJ ke arah barat daya. Bila TJ dengan datuk dia toleh ke belakang, kawan datuk dia tu dah hilang. Bulu tengkuk TJ dah meremang. Bau wangi mula menusuk ke lubang hidung TJ dengan datuk dia. Diorang tak bercakap walau sepatah pun. Terus je berjalan hingga sampai ke tepi Sungai Kinta. Dekat seberang sungai tu terdapat perkampungan orang asli. Perkampungan orang asli tu sekarang terkenal dengan nama Kinta Intek. Kebanyakan orang asli dekat situ dah memeluk agama Islam. Matahari dah mula condong. Bunyi deru air Sungai Kinta memekak ke lubang telinga. Datuk TJ dengan TJ terus basuh muka. Tak jauh dari tempat diorang berdiri tu terdapat sebuah jambatan merintangi sungai tersebut. Dekat sekitar kawasan jambatan tu sekarang dah jadi tumpuan orang ramai setiap hari Ahad untuk berkelah. Ke mana kita nak pergi ni tu?
Tanya TJ. Nampaknya ada orang nak uji ilmu aku. Tapi biarlah, ilmu yang aku tuntut untuk kebaikan, Allah je yang tahu isi hati aku, kata Datuk TJ. Dia turun ke dalam sungai dan mandi. Lepas tu Datuk TJ tukar pakaian. Memang Datuk TJ standby 2 pasang pakaian. Satu untuk pakai untuk berjalan dalam hutan, satu lagi untuk semayang. Datuk TJ terus semayang asar dekat tepi sungai. Marah juga Datuk TJ dekat TJ sebab TJ tak bawa pakaian bersih untuk semayang. Lama juga Datuk TJ duduk berehat dekat tepi sungai tu. Dia membaca sesuatu dan mengambil seketul batu. Batu tu dia lempar ke dalam sungai. TJ diam je. Biarlah Datuk dia nak buat apa pun. Dalam keadaan yang tak tentu arah tu, TJ tercium bau yang cukup wangi. TJ rasa kawan baru Datuk dia tu akan menjelma dekat depan orang. Bau wangi tu hilang. Kawan Datuk dia tak muncul juga. TJ terus tengok langit. Matahari condong ke arah barat. Hati TJ dah menggelabah. Datuk dia masih tenang lagi. Kita balik je lah, kata Datuk TJ. Cepat-cepat TJ angguk kepala. TJ dengan Datuk dia berpusing-pusing dalam hutan Hulu Kinta cari jalan keluar. Diorang tak jumpa jalan mana yang diorang lalu tadi. Yang anehnya, sejauh mana diorang berjalan, tetap akan sampai juga dekat tepi tebing sungai tu. Malah untuk sampai dekat jambatan di sebelah hilir sungai pun diorang tak berdaya guys. Jambatan tu nampak dekat dan diorang boleh nampak orang asli berjalan dekat atas jambatan tu. Tapi diorang tak boleh keluar juga untuk sampai ke jambatan tu. Berkali-kali diorang usaha untuk pergi ke situ tetapi gagal juga. Pergi balik diorang tetap berlega-lega dekat kawasan tepi sungai tu juga. Hari dah mula remang senja. Datuk TJ gunakan segala kepandaiannya. Ternyata kepandaian Datuk TJ tak berguna sama sekali dekat dalam hutan Hulu Kinta tu. Akhirnya Datuk TJ memutuskan untuk bermalam je dekat tepi sungai tu. Masa TJ nak pergi sungai, dia terserempak dengan seekor ular sebesar batang kelapa. TJ menjerit. Datuk dia segera datang dekat TJ. Datuk dia pun terkejut tengok ular besar tu. Lama juga Datuk TJ renung mata ular tu. Mata dia berkedip, kata Datuk TJ. Kenapa mata ular tak berkedip ke Tok? Tanya TJ. Biasanya macam tu lah. Kalau berkedip tu tandanya jin atau bukan ular biasa, kata Datuk TJ. TJ terdiam. Lagi sekali TJ dengan Datuk dia tercium bau wangi yang amat sangat. Hari bertambah gelap. Fikiran TJ bertambah kacau. Datuk TJ terus menghadap ular besar tu. Perlahan-lahan ular tu buka lingkarannya. Dalam sekelip mata je, ekornya menjunam ke dalam sungai. Air sungai yang mengalir deras jadi tertahan. TJ nampak air sungai mula melimpah ke atas tebing, menenggelamkan batu-batu besar dekat tengah sungai di bahagian hulu. Manakala di bahagian hilir sungai, TJ tengok air tak mengalir. TJ perhatikan Datuk dia bercakap sesuatu dengan ular tu. Setiap kali Datuk dia habis bercakap, ular tu gerakkan kelopak mata dia. Ular tu macam faham je dengan apa Datuk dia cakapkan. Datuk TJ suruh TJ tutup mata. Masa TJ tutup mata tu, dia terdengar bunyi angin yang cukup kuat. Bunyi dahan patah dirempuh angin. Tanah yang TJ pijak rasa bergerak-gerak macam gempa bumi. Buka mata, kata Datuk TJ. Bila TJ buka mata je, TJ dengan Datuk dia dah ada dekat sebuah surau lama. TJ terdengar suara azan. Seorang lelaki berjubah hijau berjanggut separah dada suruh TJ dengan Datuk dia ambil air semayang. Orang tua berserban hijau tu jadi imam sembahyang maghrib. Selepas baca doa, orang tua berserban hijau tu hantar TJ dengan Datuk dia ke perkampungan orang asli. Dia serahkan TJ dengan Datuk dia dekat penghulu orang asli tu yang dipanggil dengan nama Tok Batin Bah Aloi. Dia suruh penghulu orang asli tu hantar TJ dengan Datuk dia ke Jalan Besar Tanjung Rambutan Ipoh. Hari esoknya, penghulu orang asli tu memberikan pengakuan akan buat apa yang diperintahnya. Bila orang tua tu buka serban dan bersalaman dengan Datuk TJ, barulah TJ kenal. Rupanya orang tua tu ialah kawan baru Datuk dia. Dia ucapkan terima kasih dekat Datuk TJ sebab telah binasakan Kidun. Dia juga ingatkan Datuk TJ supaya jangan datang ke hutan Hulu Kinta tanpa berjumpa dengan dia terlebih dahulu. Katanya kawasan hutan Hulu Kinta tu adalah kawasan dia. Dia juga minta Datuk TJ pulangkan balik kancil yang Datuk dia tangkap tu. Kalau kamu tak tangkap binatang peliharaan aku, kamu tak akan sesat dekat sini, katanya sambil senyum. Tapi awak yang ajak saya pergi memburu dekat sini, kata Datuk TJ. Saya nak uji sejauh mana awak boleh hargai nyawa makhluk lain, katanya. Saya bingung dengan kelakuan kamu, kata Datuk TJ. Jangan bingung. Selain dari manusia, ada makhluk lain di bumi ni. Kamu harus kenali mereka. Tapi kamu kena terlebih dahulu mengenali kekuasaan Allah yang menjadikan langit dan bumi, kata lelaki berserban hijau tu. Kemudian dia menghilangkan diri. Sebelum tidur, penghulu orang asli bagi tahu TJ dengan Datuk dia yang dia dah peluk agama Islam. Orang yang bertanggungjawab dorong dia peluk agama Islam ialah lelaki berserban hijau tu. TJ dengar je. Datuk TJ pun ceritakan semua peristiwa yang diorang lalui tadi dekat penghulu orang asli tu. Dia ketawa. Menurutnya, ular besar tu memang selalu anak buah dia jumpa. Ular tu tak pernah ganggu orang. Kalau dia lalu dekat depan rumah kami, waktu senja menunjukkan ada perkara yang tidak baik akan berlaku. 3 bulan lepas dia melintas waktu senja dekat kampung kami. Seminggu kemudian, anak saya mati lemas, kata penghulu orang asli tu. TJ dengan Datuk dia angguk kepala je. Lelaki serban hijau tu siapa Tok Batin? Tanya TJ.
Haji Lokman, jawab penghulu orang asli tu. TJ dengan datuk dia disuruh tidur dekat bahagian depan rumah penghulu tu. Pagi esoknya, atas permintaan Datuk TJ, penghulu orang asli tu bawa TJ dengan datuk dia pergi ke kawasan tempat diorang jumpa dengan lelaki serban hijau tu. Tak ada sebarang kesan atau tanda kawasan tu pernah didiami oleh sesiapa pun. Tempat ni tak ada apa-apa, dulu kami jumpa orang komunis bunuh diri dekat sini, kata penghulu orang asli tu. Penghulu orang asli tu hantar TJ dengan datuk dia sampai ke tepi jalan besar. Dari situ, diorang buat keputusan untuk jalan kaki pergi ke pekan Tanjung Rambutan yang jaraknya kira-kira 2 batu. Sedang seronok berjalan, kawan baru Datuk TJ tu muncul depan diorang dalam masa 2 saat. Kemudian dia menghilangkan diri. Sebaik saja TJ dengan datuk dia sampai dekat depan balai polis Tanjung Rambutan, beberapa orang kampung Hulu Kuang dengan adik Datuk TJ tersenyum pandang TJ dengan datuk dia. Diorang rancang nak cari TJ dengan datuk dia dekat dalam hutan tu. Tak banyak cakap, Datuk TJ pun ceritakan apa yang diorang lalui masa dalam hutan Ulu Kinta tu dekat orang-orang kampung Ulu Kuang yang tunggu TJ dengan datuk dia dekat depan balai polis Tanjung Rambutan tu. TJ tak boleh menyampuk bila datuk dia tengah bercerita. Dia pergi duduk dekat pangkal pokok kelapa dekat balai polis tu. Balai polis tu sekarang dah dirobohkan, digantikan dengan bangunan baru. Pelik juga ceritanya, betul ke ni? Tanya salah seorang daripada orang kampung tu. Datuk TJ merenung tepat ke arah orang tu. Terpulanglah pada awak, sama ada awak nak percaya atau tak, saya dan cucu saya dah merasai dan mengalaminya, jawab Datuk TJ. Apa yang orang tua tu bagi pada awak? Tanya orang tu lagi. Bagi apa? Awak gila ke? Suara Datuk TJ mula meninggi. Orang tu terus terdiam. Seorang anggota polis menghampiri kumpulan orang yang mengerumuni Datuk TJ lalu bertanya, apa halnya ni? Orang hilang ni dah jumpa dekat sini, kata salah seorang penduduk. Datuk TJ pun ceritakan apa yang dia alami pada anggota polis tu. Kemudian anggota polis tu mengakui apa yang dialami oleh Datuk TJ tu pernah terjadi kepada beberapa orang kampung dekat sekitar Tanjung Rambutan masa pergi memburu di kawasan tu. Tapi saya belum pernah lagi berjumpa dengannya, kata anggota polis tu. Menurutnya, dalam masa-masa tertentu, lelaki berserban hijau tu pernah muncul dekat pasar Tanjung Rambutan. Anehnya, dia hanya bersalam dengan siapa yang dia suka je. Bila orang tu nak bertanya sesuatu, dia akan hilang dalam sekelip mata. Bagi saya, perkara ni dah jadi perkara biasa, kata anggota polis tu dekat Datuk TJ. Datuk TJ tak puas hati dengan apa yang dikatakan oleh anggota polis tu. Biasa macam mana? Tanya Datuk TJ. Anggota polis tu baru melangkah nak masuk balai, dia keluar balik terus datang dekat Datuk TJ. Berdiri betul-betul dekat depan dia. Mata dia tajam merenung muka Datuk TJ. Kemudian dia tersenyum sinis. Awak orang luar, mana awak tahu? Kata polis tu. Memang saya bukan orang sini, tentulah banyak perkara yang saya tak tahu, kata Datuk TJ. Saya orang Tambun, saya tahu sedikit tentang orang yang awak kata tu, kata polis tu. Itulah yang nak saya dengar, kata Datuk TJ. Macam ni, orang tu namanya Haji Lokman. Masa zaman Jepun dulu, dia bunuh 3 orang askar Jepun dekat Pekan Tambun, kata polis tu. Sebabnya? Tanya Datuk TJ. Dia tak tahan melihat penyiksaan yang dilakukan oleh askar-askar Jepun pada orang kampung, kata polis tu. Jepun tak tangkap dia? Soal Datuk TJ. Jepun cuba tangkap dia tapi tak berjaya. Akhirnya dia ditangkap masa tengah sembahyang Zuhur. Dia dikurung tapi dia berjaya melepaskan diri. Sejak dari itu, dia tak pulang ke rumahnya, kata polis tu. Agaknya dia dibunuh Jepun. Cerita dia melepaskan diri tu sengaja diada-adakan, kata Datuk TJ. Itulah yang anehnya. Nak dikatakan mati, orang selalu jumpa dia. Kalau dia hidup, apa faedahnya menyeksa diri duduk dalam hutan tinggalkan anak bini, kata polis tu. Betul juga cakap awak tu, kata Datuk TJ. Tapi awak jumpa dia kan? Soal polis tu. Datuk TJ angguk kepala. Lupakan je lah perkara tu, kata polis tu sambil tinggalkan Datuk TJ. Orang-orang kampung dari Ulu Kuang yang berhimpun dekat situ berpandangan sesama sendiri. Sudah, anggaplah ini pengalaman yang berharga untuk awak. Sama ada orang mahu percaya atau tak, itu bukan soalnya. Tapi awak dah jumpa dan bercakap dengan dia. Salah seorang penduduk kampung Ulu Kuang bisikkan dekat telinga Datuk TJ. Betul cakap awak tu, balas Datuk TJ. Datuk TJ dan orang-orang kampung Ulu Kuang tu tinggalkan balai polis Tanjung Rambutan, naik bas menuju ke Cemoh. Dari Cemoh, diorang naik basikal menuju ke kampung Ulu Kuang. 2 hari kemudian, TJ dengan datuk dia tinggalkan kampung Ulu Kuang. Pengalaman aneh yang TJ lalui itu merupakan khazanah yang tinggi nilainya, boleh dijadikan panduan hidup, sekaligus mengajar kita erti kebesaran serta kekuasaan Allah. Sesungguhnya Allah Maha Besar dan Maha Berkuasa, boleh melakukan apa saja yang diingininya dan tidak terjangkau oleh akal fikiran manusia yang selalu mendakwa sudah cukup maju dengan ilmu pengetahuan. Kau tahu tak, dekat dunia ni tidak saja dipenuhi dengan manusia, tetapi dipenuhi juga dengan jin yang tak dapat dilihat dengan mata kasar. Di sinilah
pentingnya agama untuk manusia, kata Datuk TJ dekat TJ. Aku harap kau akan jadi orang Islam yang baik. Manusia yang tak ada agama je yang selalu sesat, kata Datuk TJ. Saya pun berharap hidup saya akan menjadi manusia yang dikasihi Allah, kata TJ. Bagus tu, kau mesti patuh apa yang diperintahnya. Jauhi dari perkara yang ditegahnya. Tunaikan apa yang ditetapkan kerana rukun Islam tu tiang agama, kata Datuk TJ. Saya faham tu, jawab TJ. Jika tidak patuh pada yang 5 tu, Islam kau tidak akan sempurna, kata Datuk TJ. Saya tahu tu, jawab TJ. Sampai je dekat kampung, diorang disambut oleh nenek TJ. Datuk dia tak ceritakan apa yang dia alami dekat nenek TJ, tapi TJ yang bagi tahu dekat nenek dia apa yang terjadi. Nenek TJ tersenyum dan angguk kepala je. TJ tak tahu nenek dia percaya ke tak dengan apa yang diceritakan. Saya nak pergi, kata Datuk TJ yang tiba-tiba muncul. Perbualan TJ terhenti. TJ tengok Datuk dia dah berpakaian cukup kemas dengan baju Melayu teluk belanga hitam, seluar hitam, songkok pun hitam juga. Kemana? Tanya nenek TJ. Ke rumah bini muda, balas Datuk TJ selamba. Nenek TJ izinkan Datuk TJ pergi. Selepas 2 hari Datuk TJ pergi ke rumah bini muda dia tu, TJ dipanggil oleh Jabatan Perhutanan Negeri Perak ke Batu Gajah untuk temu duga sebagai buruh hutan. TJ terpilih dan ditempatkan dekat Slim River. Tidak lama TJ bertugas dekat situ. Seminggu je dia berhenti kerja sebab tak kena dengan jiwa dia. Aku tahu kau tak sesuai, perangai kau tak suka diperintah orang. Kau ni layak kerja sendiri jadi petani atau peniaga, kata Datuk TJ yang menyambut kepulangan TJ dekat anjung rumah. Sebenarnya TJ lebih selesa jaga kebun Datuk dia dan jual buah-buahan dekat cangkat berangan. TJ rasa bebas. Sekali-sekali ikut Datuk dia menembak rusa atau kijang dekat mana-mana yang dia suka. Pagi tu, macam biasa, TJ pergi dusun petik buah lansat dan rambutan untuk dijual kepada peraih yang datang pada sebelah petangnya. Sedang asyik bekerja, Datuk dia datang. Banyak kau dapat lansat hari ni? Tanya Datuk TJ. 2 pikul ada tu, jawab TJ. Tinggalkan dekat nenek, biar dia jual dekat peraih petang ni, kata Datuk TJ. Kenapa? Tanya TJ. Aku nak ajak kau pergi kampung Cangkat Cermin. Ada wakil ketua kampung datang jemput aku, jawab Datuk TJ. Apa halnya? Tanya TJ. Usah tanya, ikut je aku, jawab Datuk TJ. TJ terdiam dan tinggalkan bakul buah lansat dekat dusun. TJ dengan Datuk dia naik basikal pergi ke kampung Cangkat Cermin yang terletak dekat Lebuh Raya Ipoh, Lumut. Masa tu Lebuh Raya masih belum dibina lagi. Diorang terpaksa berbasikal ikut jalan Tanah Merah. Sejak ada Lebuh Raya, orang-orang dekat Cangkat Cermin tak lagi gunakan jalan Tanah Merah yang lama tu. Diorang sampai dekat rumah ketua kampung lebih kurang pukul 2 petang. TJ dengan Datuk dia ditempatkan di satu bilik khas. Apa halnya Tok Sidang panggil saya? Soal Datuk TJ dekat ketua kampung. Ketua kampung mengerutkan keningnya. Ada hajat besar, jawab ketua kampung. Apa hajatnya? Tanya Datuk TJ. Anak buah saya berlakikan hantu raya, jawab ketua kampung. Hah? Tenganga mulut Datuk TJ. TJ dah mula resah. Ketua kampung terus bercerita tentang anak buah dia. Setiap malam anak buah dia yang baru kematian suami tu didatangi oleh hantu raya. Menurut ketua kampung tu, hantu raya tersebut tidur dengan anak buah dia. Siapa nama perempuan tu? Datuk TJ mula menyoal. Timah, jawab ketua kampung. Bila suaminya mati? Tanya Datuk TJ. Kira-kira 6 bulan lepas, jawab ketua kampung. Ada anak? Tanya Datuk TJ lagi. Tak ada, suaminya mati dilanggar lori balak dekat Pekan Air Tawar, jawab ketua kampung. Susah sikit ni, kata Datuk TJ. Dia mengadu pada saya minta tolong. Bukan setakat itu je, hantu raya tu kadang-kadang mengacau orang kampung, kata ketua kampung tu lagi. Datuk TJ terdiam. Dia berfikir. Tiba-tiba Datuk TJ bangun, berdiri dan berjalan dekat anjung rumah ketua kampung tu. Saya kena jumpa dengan dia, kata Datuk TJ. Bila? Tanya ketua kampung. Kalau boleh sekarang juga, jawab Datuk TJ. Ketua kampung, TJ dengan Datuk dia turun dari rumah. Ketua kampung bawa diorang pergi ke rumah Timah, lalu ikut ladang getah kepunyaan orang Inggeris. Rumah Timah terletak di sebidang tanah yang agak jauh dari rumah-rumah penduduk dekat situ. Dekat kawasan rumah dia ditanam dengan ubi kayu dan ubi keledek. Dekat bahagian belakang rumah pula ada sebatang pokok cempaka. Tidak jauh dari pokok tu ada sebatang pokok pulai. Dari kaki tangga, ketua kampung bagi salam. Tak ada jawapan. Dia bagi salam kali kedua. Tiba-tiba pintu rumah Timah terbuka dengan sendirinya. Tapi Timah tak ada. Datuk TJ pandang TJ. TJ pandang ketua kampung. Dahi ketua kampung berkerut. Hari dah berangsur petang. TJ terdengar bunyi burung helang bertalu-talu. Ada beberapa ekor burung gagak terbang rendah sambil berbunyi. Tapi bunyi burung gagak tu agak berbeza dengan bunyi gagak yang selalu TJ dengar. Tiba-tiba Timah muncul dari bawah rumah. Rambut dia tak terurus. Muka dia nampak pucat. Mata dia nampak lesu. Dia macam takut je. Ketua kampung segera bagi tahu tujuan kedatangan TJ dengan Datuk dia. Timah tersenyum dan mempersilakan diorang naik ke rumah. Minta maaf ya, kata Datuk TJ sambil pandang muka Timah. Rumah ni ada 2 bilik. Satu lagi bilik tu untuk siapa? Tanya Datuk TJ. Untuk
Timah terdiam. Dia renung muka ketua kampung. Bila dah tengok macam tu, Datuk TJ dah tak tanya lagi dah. Memang rumah ni ada 2 bilik. Saya ingat sebab saya yang dirikan rumah ni dengan arwah suaminya dulu, kata ketua kampung. Datuk TJ angguk kepala. TJ terkejut bila Datuk dia bersikap kurang sopan sikit. Datuk TJ bangun terus dia pergi tengok kedua-dua bilik yang ada dalam rumah tu. TJ tahu ketua kampung dengan Timah kurang senang dengan sikap Datuk dia tu. Itu bilik saya, jangan masuk, jerit Timah bila Datuk TJ menghampiri bilik di bahagian kiri rumah. Datuk TJ angguk kepala sambil meraba-raba misal tebalnya. Dia pergi ke bilik yang satu lagi. TJ terkejut bila Datuk dia tunduk sambil kedua-dua belah tangan pegang dekat perut dia. TJ terus menerpa untuk bangunkan Datuk dia. Tiba-tiba TJ terasa pangkal leher dia dipukul oleh sesuatu. Pandangan TJ berpinar. Jangan datang, pekik Datuk TJ bila dia nampak ketua kampung nak pergi ke arah dia. Ketua kampung pun tak jadi datang. TJ dengan Datuk dia segera tinggalkan bilik tu. Bahaya ni, kita mesti balik sekarang, kata Datuk TJ. Ketua kampung dengan Timah tergamam. Dalam keadaan kelam kabut tu, Datuk TJ tanya Timah, bilik siapa tu? Tanya Datuk TJ. Bilik suami saya, jawab Timah. Dia dah mati, untuk apa bilik tu? Kata Datuk TJ. Saya... Timah terdiam. Datuk TJ tersenyum. Dia dah tahu apa yang dirasakan oleh Timah. Diorang bertiga tinggalkan rumah Timah dan pulang ke rumah ketua kampung. Sebaik saja sampai dekat kaki tangga, Datuk TJ minta jasa baik ketua kampung untuk pinjamkan senapang kampung dari penduduk dekat situ. Buat apa? Ketua kampung menyoal. Nak tembak gagak untuk tolong Timah, jawab Datuk TJ. Oh begitu, kata ketua kampung. Dia terus pergi cari senapang kampung. Setengah jam kemudian, ketua kampung balik dengan senapang dekat bahu dia dan serahkan kepada Datuk TJ. Datuk TJ membidik-bidik senapang tu. Dia melurut laras senapang dengan tapak tangan kanan. Dengan tenang, Datuk TJ masukkan peluru ke dalam laras senapang. Kemudian dia ludah tapak tangan kanan 2-3 kali. Bontot senapang digosok dengan tapak tangan yang ada ailio dia tu. Datuk TJ halakan senapang ke arah sepasang burung gagak yang terbang rendah dekat kawasan rumah ketua kampung tu. Tom! Mengena guys. Datuk TJ terus ambil gagak tu. Bangkai gagak tu dia gantung dekat dahan pokok mempelam dekat rumah ketua kampung tu. Datuk TJ naik ke rumah. Hari dah mula remang-remang senja. Datuk TJ pergi ke pangkal pokok mempelam. Dia tepuk bangkai gagak tu 3 kali sambil menabur garam halus dekat bangkai gagak tu. Gerak-geri Datuk dia tu TJ perhati dengan teliti dari tingkap rumah ketua kampung tu. Suami Timah tu mengamalkan ilmu salah, membela hantu raya masa hidupnya, kata Datuk TJ dekat ketua kampung. Sebaik saja dia masuk ke dalam rumah. Dengan jujur ketua kampung mengatakan yang dia memang tak tahu walaupun suami Timah tu kawan rapat dia. Ketua kampung juga mengakui ada beberapa perkara aneh yang jadi dekat arwah suami Timah tu. Antaranya orang kampung selalu jumpa dia bekerja dekat ladang pada waktu malam seorang diri, bertukar rumah waktu malam, cari kayu waktu malam seorang diri. Masa orang kampung nampak kejadian aneh tu, suami Timah sebenarnya tak pergi ke mana-mana pun. Dia ada duduk bersembang dengan ketua kampung dekat rumah dia. Bila ketua kampung tanya dekat arwah suami Timah, dia menafikan yang dia ada buat kerja-kerja tu. Malah tuduh orang kampung saja buat cerita yang bukan-bukan sebab dengki dengan kesenangan dia. Selepas sembahyang maghrib, Datuk TJ ajak TJ pergi ke satu kawasan hutan tebal. Dia bawa bangkai gagak tu dengan tenang. TJ nampak mulut Datuk dia terkumat kamit membaca sesuatu. Datuk dia suruh TJ bersembunyi di sebalik pokok besar. Datuk TJ letakkan bangkai gagak yang dah dipanggang tu dekat kawasan lapang. Datuk TJ hidupkan unggun api. Dia duduk depan unggun api tu sambil berpeluk tubuh. Dengan bantuan cahaya api tu, TJ nampak ada satu lembaga hitam besar berdiri dekat depan Datuk dia. Macam-macam bunyi TJ dengar. Ada bunyi suara orang menangis, mengilai, bunyi gendang pun ada. Aku tak berniat jahat. Aku minta kau ambil semula anak kau. Engkau dari jin dan kami dari manusia. Tak serupa cari hidupnya. Suara Datuk TJ meninggi. Lembaga hitam tu bertambah besar. 2-3 pokok besar yang dia rempuh habis tumbang. Seluruh kawasan tu macam dilanda rimbut taufan yang amat kuat. TJ terdengar bunyi burung gagak berbunyi dan dalam saat itu juga burung gagak yang Datuk TJ bawa tu terbang menuju ke lembaga tu. Suasana menjadi tenang. Lembaga hitam tu hilang dari pandangan TJ. Datuk TJ segera bangun pergi dekat TJ. Kita ke rumah Timah, kata Datuk TJ. Susah sebenarnya berjalan dalam gelap ni. 2-3 kali TJ terjatuh. Akhirnya diorang sampai dekat rumah Timah. Lama juga diorang dekat situ. Tak ada apa-apa pun yang berlaku. Semuanya macam biasa. Datuk TJ ajak TJ balik ke rumah ketua kampung. Datuk TJ sembahyang isyak. Lepas makan, Datuk TJ ajak ketua kampung pergi ke rumah Timah semula. Kali ni Datuk TJ suruh TJ dengan ketua kampung berpecah, cari tempat perlindungan masing-masing. Datuk TJ pakai baju hitam dengan seluar hitam. Dia bawa 3 batang serai, 3 potong kayu arang dengan sebatang paku. Datuk TJ ikat kepalanya dengan kain putih. Badan dah mula rasa sejuk. Embun jantan mula menitik. Angin malam yang bergerak melanggar daun-daun dekat halaman rumah. Bunyi katak bersahut-sahutan. Sesekali terdengar bunyi suara anjing dan bunyi burung hantu. TJ nampak pintu rumah Timah terbuka dengan sendirinya. Sinaran lampu minyak tanah menerangi sebahagian dari halaman rumah tu. TJ nampak ada bayang-bayang hitam berdiri dekat muka pintu. Serentak
Serentak dengan itu, terdengar suara orang lelaki batuk. TJ berlari dekat datuk dia. TJ duduk dekat tepi datuk dia. Tiba-tiba datuk dia sepak pangkal peha TJ. "Terduduk TJ, jangan duduk dekat aku," kata datuk TJ. TJ pun segera jauhkan diri dari datuk dia. Datuk TJ bakar kemenyan dan bakar sesuatu. Dari rumah timah terdengar suara lelaki. Bunyi anjing makin kuat. Berdiri bulu roma TJ. Ketua kampung datang ke tempat TJ dengan datuk dia. Diorang bertiga perhati dekat pintu rumah timah yang terbuka tu. TJ nampak ada seorang lelaki sedang duduk dekat muka pintu sambil hisap rokok. Mukanya tak berapa jelas. Angin malam terus bertiup. "Kau kenal siapa tu?" tanya datuk TJ dekat ketua kampung. Ketua kampung terdiam. Dia terus perhati rumah timah. "Latif, laki timah," kata ketua kampung. Datuk TJ angguk kepala. Datuk TJ letakkan 3 batang serai dekat depan dia. Tangan dia menggenggam paku. "Itu bukan Latif, itu hantu raya," kata datuk TJ. Sebaik saja datuk TJ selesai bercakap, seketul batu melayang ke arah ketua kampung. Disebabkan ketua kampung pandai bersilat, dia mengelak. Batu tu terkena pangkal pokok. Datuk TJ cabut keris terus ditikam bumi. Masa datuk TJ cabut keris tu, pintu rumah timah tertutup dengan sendirinya. Diorang bertiga masuk ke bawah rumah timah. Apa yang diorang dengar, timah tengah bercakap dengan seseorang. Diorang terdengar suara timah merayu dan suara lelaki sedang berahi. Suara timah bertambah manja dan mengerang kepuasan. Hantu tu tengah bersetubuh dengan timah. Datuk TJ bagi tahu dekat ketua kampung. Datuk TJ tikam tiang seri rumah timah dengan sekuat hati. Bila datuk TJ cabut keris tu, rumah timah bergegar guys. Semua barang-barang yang ada dalam rumah tu bergerak dan jatuh ke lantai. Timah menjerit dan terjun ke halaman rumah. Terjelopok timah dekat situ. Ada satu lembaga hitam yang besar terus angkat timah yang tak sedar diri tu. Datuk TJ terus serbu lembaga hitam tu. Dia melintas dekat depan lembaga tu. Ketua kampung dengan TJ pun ikut sekali. "Berhenti kau setan!" jerit datuk TJ. Lembaga hitam tu lepaskan timah ke tanah. Dia renung tajam dekat datuk TJ. "Latif!" pekik ketua kampung. Lembaga hitam tu terus bertukar jadi lelaki berbadan kurus, berkain pelekat tanpa baju dengan rambut yang tak terurus. Dia buka langkah silat. "Tak ada jalan lain, kita mesti musnahkannya malam ni juga. Kalau dah sampai subuh kita tak berjaya bunuh dia, selama-lamanya kita tidak akan dapat melenyapkannya dari kampung ni," kata datuk TJ. Bila dengar je datuk TJ cakap macam tu, lelaki kurus tu bertambah marah dan bertukar jadi lembaga hitam. Seluruh badan dia berbulu, mata dia bercahaya. Datuk TJ ambil 3 batang serai sambil mengacukan ke arah lembaga hitam tu. Setiap kali lembaga hitam tu tengok serai tu, dia akan menjerit. Seluruh kampung bergema dengan jeritannya yang amat menakutkan tu. Lembaga tu tutup mata dia dari melihat batang serai tu. Datuk TJ menayangkan pula kepak burung gagak ke arahnya. Lembaga hitam tu berguling-guling dekat atas tanah macam menahan sakit. "Aku tahu asal usulmu dan rohmu tidak diterima bumi. Aku akan menyempurnakan dirimu kerana engkau adalah manusia yang berasal dari tanah dan ke tanah jugalah engkau kembali," kata datuk TJ. Lembaga hitam tu terus berguling-guling guys. "Dia bini aku!" lembaga tu bersuara dan terus bangun. Datuk TJ tergamam. Dalam keadaan cemas tu, lembaga hitam menerpa ke arah datuk TJ sampai kedua-dua belah tangannya yang hitam berbulu tebal tu tekan leher datuk TJ. Okey guys, sampai sini je kisah untuk hari ini. Kalau korang nak aku sambung, sila komen di bawah. Jangan lupa subscribe yang mana belum subscribe tu. Terima kasih guys sebab dah tonton video ni sampai habis, dan tunggu video aku selanjutnya. Adiosa.